My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Ustaz, bukan buat apa Ustaz? Ni nak masukkan kain ni semua kalau boleh nak tutup tapi Benda macam tak muat Ustaz, nak sumbat juga. itulah ini yang kita nak belajar dalam My Quran Time episod kali ini. Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam halaman ke-53 daripada surah Ali Imran daripada al-Quran kita untuk sama-sama kita mendalami, kita ingin menjejaki kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersama pada hari ini ialah Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita terus bersemangat Ustaz ya untuk bersama melihat hidayah prinsip di dalam surah Ali Imran, surah yang bercerita salah satu contoh teladan yang satu keluarga yang berteraskan pada prinsip kebenaran daripada wahyu, iaitu keluarga Ali dan juga Imran. Itu maksudnya nama seorang individu yang penting untuk sama-sama kita ikut. Dan untuk maklumat tuan-tuan, bila di dalam al-Quran ini ada tempat yang diberi tahu nama, ada tempat yang tak diberi tahu nama. Jadi menurut Imam Sya'rawi, jika ada nama maksudnya kemungkinan perkara tersebut tidak diulang lagi dalam sejarah ya, tetapi kalau tidak ada nama, perkara itu boleh berulang dan berulang dalam sejarah hidup manusia. Dan pada hari ini kita ingin terus ya bersama. Sebelum itu saya persilakan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik untuk membuka mushaf ya halaman 53 dan mohon untuk dikongsikan, share di Facebook masing-masing agar kita dapat mengambil pelajaran penting daripada halaman 53 surah Ali Imran. Jadi kita nak mulakan melihat kepada sinopsis ringkasan daripada halaman 53 ini. Bermula ayat 23, Allah bercerita tentang ahli kitab yang berpaling daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disampaikan sehingga ayat yang ke-25 dan kemudian pada ayat 26 hingga 27 Allah memperkenalkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungannya, pengaturannya terhadap makhluk dan semua pasrah kepadanya yang memberi kekuatan kepada kita agar kita berpeganglah, kembalilah kepada Allah. Dan itu yang disampaikan pada ayat 28 hingga 29, ketaatan kepada orang kafir dan peringatan terhadap hari kiamat, dua perkara penting yang perlu kita imani, yang perlu kita fahami insya-Allah. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian yang berada di rumah, yang berada di pejabat, mungkin membaca ayat 23 hingga 26 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga sidang penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Sama-sama kita terus menyebarkan ilmu Al-Quran ini untuk sama-sama kita membaca, kita belajar untuk memahami dan cuba sedaya upaya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi juzuk ya, masuk juzuk yang ketiga Ustaz. Ya. Juzuk ketiga surah Ali Imran muka surat 53
InsyaAllah saya akan bacakan daripada ayat yang ke-23 hingga yang ke-20 26 Ustaz ya. InsyaAllah sama-sama kita membacanya. Moga-moga kita mendapat kata-kata bicara daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk panduan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 23 hingga 26 sebentar tadi bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz ya, menyambung kita kepada bagaimanakah membina prinsip kekuatan dalam diri keluarga masyarakat. Kalau sebelum ini pada ayat 22 kita bercerita tentang amalan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, salah satu kufur itu ialah tidak mahu bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan keadilan, malah membunuh kepada orang yang memperjuangkan keadilan. Maka Allah kata habitat, segala amal mereka itu seperti kambing gemuk yang beracun, maksudnya yang keracunan, habis ya, di dunia lagi sia-sia, di akhirat apatah lagi. Maka Allah menyambung, Allah memberitahu pada ayat 23, tidakkah engkau memerhatikan orang yang telah diberikan kitab, iaitu Bani Israel ya. Sebenarnya dalam surah Ali Imran ini juga ada kisah Bani Israel maksudnya. Mereka diajak kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka, kemudian sebahagian daripada mereka berpaling sambil menolak kebenaran. Apa cerita dalam ayat ini? Sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita ya tentang orang-orang terdahulu
utu nasiban minal kitab, mendapat bahagian mereka. Nasiban ini satu bahagian sebagai satu anugerah. Lebih kurang kalau katakan kita ada hari jadi ustaz ya, ada kek ke, masing-masing dapat satu potong, itu nasiban, bahagian. Ya. Jadi maksudnya bagi orang-orang Bani Israel ini ada bahagian mereka daripada kitab. Maksudnya bila dapat kek itu kita rasa wah best ni kan, kita dapat bahagian kita. Lagi banyak kita dapat bahagian, lagi menarik. Maka bagi orang-orang ahli kitab ini ataupun utul kitab, utu nasiban minal kitab, mereka itu diajak untuk kepada kitab, ya. Mereka suka ke tak suka? Dia suka. Dia bacanya, ya, dia cuba belajar daripadanya. Tetapi ustaz ya, apa yang diberi highlight di sini, bila mereka ini liyahkuma bainahum, ya, yudauna ila kitabillahi liyuhkuma bainahum, bila diminta, diajak untuk berhukum dengan panduan daripada kitab, dia sudah baca, ya, dia sudah faham, tapi bila berhukum ada kaitan dengan ekonomi mereka buat, bisnes, jalan kehidupan mereka, bila keputusan ataupun ditegur berdasarkan kepada al-Quran, thumma, kemudian mereka buat apa? Yatawalla. Maknanya sekadar baca saja. Baca saja. Dia belajar saja, tetapi bila kena tegur ataupun kita kata okey, nampaknya tuan ada riba, ini tak boleh dalam kalau dalam kitab kita Quran kata tak boleh riba. Dia bila kena tegur pasal bisnes ni ada kaitan dengan riba, dia mula yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun, dan mereka itu berpaling. Allah memberi penekanan ini untuk kita ambil pelajaran. Kerana apa tuan-tuan sekalian yang berada di rumah, kita mengikuti My Quran Time ini, kita baca ustaznya, kita faham, tetapi yang ketiga itu yang amal itu penting. Itu penentu sah. Penentu, ya, pasal orang-orang dahulu pun baca dan dia faham juga. Dia baca, dia faham, dan kadang-kadang dia baca faham tu dia rasa gembira, rasa wah saya dah habis baca ni, khatam. Tetapi rupa-rupanya yang membezakan seseorang itu beriman ataupun tidak apabila dia beramal liyahkuma bainahum, berhukum dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kata kalau macam tu saya tak naklah. Ya. Itu perangai orang Bani Israel yang kita ingin jauhkan, dan Allah menyambung zalika bi annahum, mengapa jadi begitu? Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Subhanallah, ya. Mengapa mereka sanggup untuk berpaling? Pasal dia kata kalau kita tak beramal pun ustaz, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Api neraka tu dia tidak akan sentuh kita ni. Kita kalau masuk neraka pun sekejap, ayyaman ma'dudat, lepas tu nanti kita masuk syurga juga. Dan perkataan ini tuan-tuan sekalian sebenarnya perkataan yang pernah diucapkan oleh Bani Israel pada zaman dahulu, dan zaman sekarang pun ada orang cakap gitu ustaz. Kalau kita ambil riba sikit-sikit tu nak macam mana ustaz, kan? Jadi nanti akhirnya pun masuk syurga juga. Perkataan itu seperti perkataan ini, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Sebenarnya mereka itu ditipu pada agama mereka atas apa yang mereka buat-buatkan. Sebenarnya teori bahawa kita masuk neraka lambat laun masuk syurga itu teori yang dibuat-buat oleh orang-orang Bani Israel, dan juga pada zaman ini ada orang yang gunakan kaedah itu ustaz. Saya pun dulu berfahaman begitu. Saya ingatkan kalau asalkan lahir Islam confirm masuk syurga. Kan, confirm, kan, jahat macam mana pun confirm, bunuh orang ke apa ke masuk syurga. Rupa-rupanya itu bukan kaedah kefahaman dalam al-Quran. Kefahaman itu adalah kefahaman Bani Israel, di mana mereka menyatakan bahawa nanti kita masuk juga ke syurga. Neraka tu sekejap je, kan, rasa macam boleh tahan lah tu. Dia meremeh-remehkan pasal azab daripada Allah Subhanahu taala. Maka pada ayat 25 ini Allah menyatakan fakaifa, bagaimana jika mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan akan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi. Allah membawakan persoalan ini, ya, di mana persoalan ini ustaz, ya, perkataan idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi, Allah tanya pasal bagi orang beriman mereka amat sensitif tentang perkara akhirat, di mana kita tidak ada ragu perkara ini. Malah ia menjadi doa yang awal surah Ali Imran. Kalau kita perhatikan balik muka surat yang pertama, surah Ali Imran ayat yang ke-9 ustaz, kita berdoa, Allah ajarkan rabbana innaka jami'un nas lil yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, nak ceritanya apa?
bagi orang beriman, dia berdoa dan dia merasakan walaupun satu saat ke dalam neraka azab Allah, ini azab daripada Allah, kan? Bila Allah kata jangan sampai walaupun satu saat, waqina adzaban nar, itu adalah sesuatu yang bahaya, yang perlu kita pun rasa bahaya tersebut. Jangan pula kita remehkan, kita kata bahawa alah, ini berapa hari je nanti kita masuk syurga juga, ya. Dan Allah menyatakan perkara ini pasal Allah tidak menzalimi. Siapakah yang menzalimi sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Dan ini penekanan yang kita perlu bawakan. Dan selepas daripada ayat 25 ini, Allah memperkenalkan macam mana kita nak kuat, kita nak membina prinsip yang bagus. Ayat 26 Ustaz, ya. Ayat ini sebenarnya biasa kita baca sebagai satu amalan. Yang saya persilakanlah Ustaz untuk kalau boleh Ustaz baca sekali lagi untuk kita beri perhatian. Rupa-rupanya ayat ini diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabat, namanya Ma'az. Ma'az ni dia ada banyak utang Ustaz. Banyak utang. Jadi Nabi mengajarkan ayat ini dan ayat seterusnya, ayat 27 kena ada tambah sedikit. Kata Nabi au kama qala, ya, kalau katakan hutang itu sebesar gunung pun tetap juga Allah akan bantu. Ini bagi tuan-tuan yang ada hutang. Saya pun ada hutang juga Ustaz, sikit-sikit hutang kereta ke apa ke. Kalau banyak sangat hutang, amalkan ayat 26 27 ini, ya, dan ada sikit tambahanlah kalau sempat nanti saya baca hadis sahih yang bercerita tentang bagaimana menguruskan hutang, tetapi kita faham dulu apa isinya. Kita baca daripada ayat 26. Sila Ustaz. Baik. Moga-moga kita tak menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab, saya. Betul. Berikan kitab tapi hanya kita sekadar membaca saja, hukum hakam kita letak tepi. Saya ingat sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Ustaz. Nabi kata akan keluar akhir zaman nanti orang yang baca Al-Quran hanya sampai kerongkong saja. Tak lepas dia punya, tak sampai Al-Quran itu tak sampai di hati mereka untuk dia beramal. Betul. Hanya ajrahum, dia punya kerongkong saja. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita tak jadi orang macam tu. Kita nak masuk syurga daripada awal. Kita tak nak jadi orang yang kena masuk syurga tapi kena bakar dulu, Ustaz. Macam Ustaz sebut sebelum ni lah, dibersihkan dulu. Harap kita dapat masuk syurga daripada awal, insya-Allah. Itu misi kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita nak mengqurankan diri kita, insya-Allah. Baik, saya baca ayat yang ke-26, ayat yang selalu dibaca oleh kita semua, yang saya rasa semua hafal ayat ni, Ustaz. Okey, 26. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Ini adalah daripada ayat 26, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ya. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan pada siapa pun yang engkau kehendaki dan engkau menarik kekuasaan daripada siapa pun yang engkau kehendaki. Ustaz, ya. Bercakap tentang mulk ini, kalau kita baca di hujung surah Al-Baqarah ataupun bercakap tentang Bani Israel ini, mereka ini kalau Nabi Daud, ya, dalam peristiwa Talut, Ustaz, ya, kalau masih ingat di hujung surah Al-Baqarah, Talut menang dan kemudian Nabi Daud itu diberikan mulk dan juga hikmah, dua perkara, iaitu diberi kuasa dan diberikan kebijaksanaan untuk memimpin. Maka itu yang melayakkan kepimpinan yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan Allah lah yang memberi kuasa,
tu'til mulk, bukan milk ustaz ya, mulk. Kalau milk itu maksudnya kepunyaan. Ya, contohnya kalau ini adalah saya punya telefon, saya berkuasalah, saya dapat ini kan, saya dapat telefon ini, tetapi saya tidak ada mulk. Kalau mulk itu maksudnya satu kerajaan telefon, maksudnya ini syarikat saya ke yang menghasilkan telefon ini, itu namanya mulk. Tapi kalau milk ini saya dapat satu je lah telefon ustaz ya. Jadi di sini Allah berkata tu'til mulka man tasha, Allah memberi kuasa. Bukan sekadar kepunyaan. Kepunyaan tu kita bolehlah beli ustaz ya, tetapi mulk ini kekuasaan. Dan Allah boleh tanzi'u. Tanzi'u maksudnya mencabut. So, kalau kita ada pokok, kalau kita dengan akar-akarnya kita cabut itu maksudnya wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah boleh cabut sesuatu kuasa itu. Kadang-kadang kita rasakan orang tu amat kuat ustaz ya, pengaruhnya apa sebagainya, tapi Allah boleh je cabut habis, terbalik je bila-bila ya. Dan jangan main-main ya, yang boleh buat perkara ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa tu'izzu man tasha ya, iaitu engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan Allah juga yang menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi sebenarnya ayat ini ustaz ya, ini adalah doa sebenarnya ni. Doa. Cuma biasanya doa kita cakap ada dua versi di dalam al-Quran. Satu yang bermula dengan Rabbana biasanya, dan yang keduanya adalah Allahumma. Ini Allahumma. Tetapi sebenarnya dua-dua adalah doa. Itu sebabnya bila Ma'az, salah seorang sahabat, dia ada hutang ya, dia diajarkan ayat ini dan ayat seterusnya 27, ia menyelesaikan isu hutang sebenarnya. Pasal apa? Pasal bila kita faham rupanya Allah yang memberi kuasa, Allah lah yang mencabut kuasa. Sebenarnya boleh je kita hari ini tak ada sesuatu ustaz ya, bukan sekadar tak ada kuasa, nak ada telefon pun tak mampu ya. Tetapi bila Allah nak beri, dan cara Allah beri ini ialah macam mana, bila kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang yang tak beriman diberi kuasa, tetapi yang itu Allah boleh cabut anytime. Boleh cabut bila-bila masa. Bila Allah beri, Allah cabut, Allah mulia, Allah hinakan, itu sebenarnya di hujung itu Allah cakap biadikal khair. Itu sebabnya kita tak nyatakan bahawa kalau saya turun pangkat, saya ni hina. Tak, kita cakap gitu. Kita naik pangkat, kita jadi suatu penguasa, pemimpin ke, kita kata ini Allah muliakan saya. Tak. Sebenarnya itu semuanya adalah peraturan Allah, pengaturan Allah. Baik, innaka ala kulli syai'in qadir. Yang baiknya Allah. Yang kita ni dapat kuasa, dapat tugas, jalankan. Tak dapat, alhamdulillah ya, kita buat tugas mana yang kita masih ada, kerana Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ya. Jadi ini maksudnya. Bila Ustaz sebut tadi pasal kuasa kan, kita ada surah surah yang muka surah 43 Baqarah, berkenaan dengan Namrus. Atahullahul mulk, yang diberikan kuasa tapi tidak bersyukur, bahkan dia kufur kepada Allah. Seperti mana Namrus, Firaun dapat kuasa tapi tak bersyukur. Patut kita dapat kuasa kena bersyukur. Pemimpin-pemimpin dapat kuasa kena banyak bersyukur, jangan kufur. Jadi seperti Namrus, Firaun sehingga mengaku jadi Tuhan sebab dia menganggap kuasa daripada dirinya sendiri. Daripada diri dia. Itu sebabnya kalau kita ambil ke belakang sikit surah Baqarah tu, cerita Talut dan Jalut, ya, Allah cakap tentang istilah dafa'. Ya, Allah akan tolak pemimpin yang diberi kuasa, daf'ullah ya, walaula daf'ullah la fasadatil ard kan. Kalau Allah tak buat perkara tersebut, maka memang rosak. Tetapi Allah bagi kuasa itu, pinjam kejap, okey, bersyukur ke tidak? Tak bersyukur, dafa' ya, Allah akan tolak dan ganti lagi, dan sehingga kan dunia ini masih lagi sebenarnya Allah cakap innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa sebenarnya. Allah bagi pinjam itu, beri perhatian ya. Jadi ini membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan da'a ataupun da'awa yang berulang 212 kali ya, yang bermaksud doa, tapi lebih daripada itu maksudnya menyeru ataupun mengajak, sebagaimana kita belajar pada ayat 23, iaitu yud'auna ila kitabillah ya, diajak kepada kitab Taurat. Kalau Bani Israel itu adalah untuk apa? Liyahkuma bainahum. Jadi dakwah ini, kalau kita berdoa, kita kena berdoa adalah untuk berhukum
dan meletakkan Allah sebagai Al-Hakim. Ya Allah, aku nak ya Allah berjaya, tapi kena ingat bahawa ya Allah, aku nak minta ini ikut kepada apa yang Engkau suka. Itu satu bila kita berdoa. Dan lebih daripada itu, aktiviti dalam surah Ali Imran ni salah satu aktiviti penting. Nanti kita akan lihat pada ayat 102, 103, 104 nanti bercakap tentang istilah dakwah Ustaz ya. Dakwah ini maksudnya ajak orang ikut kepada peraturan Allah. Kepada peraturan apa yang Allah suka, okey jom kita ikut. Pasal kalau kita tidak ikut, okay, ada orang ajak kita tak ikut, sebenarnya itu diistilahkan sebagai tawalla, ya, iaitu berpaling. Dan bila berpaling ini sebenarnya itu lambang kepada kefahaman pendustaan yaftarun yang disampaikan pada ayat 20-24. Dan ini sebagai peringatanlah kan, untuk kita kalau tadi jangan main-main. Dan bercakap tak main-main ini, kalau main-main Allah boleh sahaja tanzi', ya, Allah boleh sahaja mencabut sesuatu kuasa. Dan bila bercakap tentang kuasa ni Ustaz ya, kadang-kadang orang kata kuasa ni pemimpin politik sahaja. Tapi ada sekarang ni orang yang kuasa, dia jadi doktor, dia jadi senior doktor satu tempat, dia dah tunjuk kuasa dia. Kan, ataupun engineer pun ada nak tunjuk kuasa dia, jurutera, ada yang imam masjid pun tunjuk kuasa. Saya lah tu. AJK Ustaz ya. Imam masjid lah. Mudah-mudahan jadi pengajaran untuk pengajaran ya. Sebenarnya ayat ini memberi pelajaran pada kalau jadi ayah pun dia rasa macam ada kuasa, dia boleh suruh isteri, ibu, anak buat apa saja. Sebenarnya bila kita baca ayat ini, yang berkuasa sebenar-benarnya adalah Allah, bukan saya. Maknanya menjadi pemimpin, ada kuasa itu penting juga Ustaz. Penting. Untuk menegakkan makruf. Betul. Ya. Pasal kuasa ini kalau kita baca pada muka surat sebelum ini bercakap tentang syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya. Sebenarnya bercakap tentang orang yang bersaksi kepada Allah SWT, dia mesti qaiman bil qist. Dia mesti mendirikan keadilan. Dan keadilan ini salah satunya adalah dengan kuasa. Jadi kalau katakan ada kuasa, kita perjuangkan keadilan kepada B40 contohnya, ya, kepada orang miskin, anak yatim, ya, makin berkuasa kita jaga mereka ni ada hospital ke tak ada. Makin lagi kita jadi ketua, kita tengok orang paling bawah yang membersihkan tu gaji cukup ke tak cukup. Yang itu maksudnya kita bersama Allah SWT. Jika tidak, kita sebenarnya menempah maut. Ya, menempah tanzi' yang Allah menyatakan tadi, Allah boleh cabut. Dan bila Allah cabut itu, cabut satu, tapi khawatir je cabut sampai kalau pokok itu sampai habis Ustaz ya. Maksudnya Allah hamburkan kita kerana apa? Kerana tidak qaimam bil qist ketika mendapat kuasa. Jadi kita sambung selepas ini, satu lagi kekuasaan Allah. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca, faham, aman insya-Allah. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton yang setia bersama dalam My Quran Time. Bila saya dengar kupasan Ustaz Fazrul tadi, saya risau juga sebenarnya. Takut saya jadi qari yang membaca Al-Quran sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Muslim, antaranya akan keluar pada akhir zaman, yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Ada yang baca Al-Quran tapi tidak melebihi pun kerongkongnya. Quran tak sampai dalam hatinya, Quran hanya dibacakan sahaja, dilagu-lagukan semata-mata, bahkan hanya tinggal hanya pada bacaan saja. Pada hukum, pada nasihat pengajaran kita tinggal. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Sebab itulah My Quran Time, kita punya misi kita membaca, kita nak faham, kita akan cuba beramal insya-Allah. Baik, saya nak benar-benar ajak kepada semualah, kita jemput kepada semua sahabat-sahabat untuk kita bergabung di platform rasmi kita. Kita ada akaun Facebook, 2 Facebook. Pertama, Sahabah Al-Quran My #Quran Time. Yang kedua, kita ada My #Quran Time.
dan juga boleh tonton di YouTube my #Quran Time Official dan Instagram my Quran Time Official. Alhamdulillah sama-sama kita bertemu bergabung di sana. Baik, kita nak beralih seketika pada bahagian ataupun segmen tajwid. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang satu makhraj al-halq, iaitu sambungan daripada kita belajar sebelum ini, iaitu makhraj al-halq, iaitu makhraj yang berada di leher ataupun tekak kita, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum. InsyaAllah hari ini kita akan ambil huruf yang berada di wasat al-halq, yang berada di tengah leher kita. Apa hurufnya? Hurufnya adalah huruf ha. Huruf ha ataupun disebut, orang Melayu sebut apa? Huruf ha pedas. Contohnya dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, pada ayat pertama kita baca muka surat yang ke-53, iaitu ayat yang ke-23 tu. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Ada contoh huruf ha pedah, liyahkuma bainahum. Ha yang mati pada perkataan liyahkuma. So ha tu di mana tempat letaknya? Tempatnya di tengah-tengah halqum. Maka suara kita keluar daripada mana? Keluar daripada tengah halqum. Ada orang dia tak boleh sebut ha. Mungkin antaranya faktor dia tak perasan di mana ha. Dia tertukar antara ha dengan ha yang simpul. Maka bila kita dah kenal makhraj, sebelum ni kita dah belajar makhraj ha simpul ada di pangkal, bawah sekali leher ni dekat dengan dada. Adapun di tengah halqum kita ni adalah huruf ha pedas. So kita contohkan hari ini pada perkataan liyahkuma ba. Cuba sebut liyahkuma bainahum. Para penonton sebut liyahkuma bainahum. Huruf ha di situ keluarnya daripada tengah halqum. Kita sebut ha pedas. Ada orang dia tak boleh sebut ha pedas, Ustaz. Bila sebut ha pedas macam mana dia tak boleh sebut. Ha dia sebut ha juga. Tapi bila dia makan pedas, dia boleh keluarkan sifat ha tu. Dia buat macam mana? Oh pedasnya. Itulah sebenarnya dia punya tempat keluar huruf ha. Sama-sama kita amalkan. Masya-Allah. Sila Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz membincangkan tentang makhraj huruf ya. Huruf ha sebentar tadi ya. Jadi orang cakap apa ha pedas ataupun ha itik serati. Itu serati. Dia cara nak sebutnya tu yang harapnya ia memberi khusyuk lah ya. Sebenarnya setiap makhraj hurufnya dia ada impak kesan yang tersendiri. Okey, baik. Jadi kita akan menyambung ya kepada halaman 53 ini, ayat 27 hingga 29 ya. Mari sama-sama kita melihat apa sambungannya. Ini adalah sambungan daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau tadi Allah menyatakan dari segi kuasa Allah boleh beri, Allah boleh tarik, Allah boleh naikkan ataupun muliakan seseorang ataupun Allah boleh turunkan seseorang ya dengan kuasa, tetapi sebenarnya segala-galanya kebaikan itu pada Allah, bukan pada orang yang mendapat kuasa. Itu kena faham betul Ustaz ya. Pasal kadang-kadang ada orang dia ingat bahawa kalau saya jadi menteri ke ataupun saya jadi AJK pengurusi ke, wah ini sebagai satu kemuliaan. Sebenarnya yang baiknya Allah. Yang tak baiknya kita, kecuali kita ikut Allah, insya-Allah kita baik. Dan pada ayat yang kita nak lihat selepas ini, kita akan melihat kekuasaan Allah di alam mayapada ini, agar kita jangan ambil ringanlah ya tentang Allah, jangan ambil ringan tentang perkataan Allah sebagaimana yang pernah dibuat oleh utul kitab, orang-orang diberi kitab pada zaman dahulu, pada ayat 23 sebentar tadi. Jom baca ayat 27 hingga 29. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Mari sama-sama penonton-penonton kita membaca ayat berkenaan kekuasaan Allah. Apakah kekuasaan Allah? Allah Taala memperkenalkan dirinya supaya lebih kita kenal Allah, kita akan datang keyakinan insya-Allah. Sama-sama kita baca ayat 27 hingga 29, sambungan daripada lagu ataupun tarannum nahawat insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 27 hingga 29 ini menyambung, ya, kalau ayat 27 ini menyambung kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, ya, menceritakan kepada kita tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam, ya. Istilah tuliju itu, Ustaz, ya, kalau tadi yang kita awal tadi itu ada kain yang besar, ya, kalau katakan saya ada kotak macam inilah contohnya, ya, tak ada kotak lain, ya, kalau katakan kotak macam ni kecil begini, tapi saya ada mungkin ada sebesar ini kain, saya nak masukkan dalam ni tak muat, tapi saya tonyoh-tonyoh juga, ya, pasal apa, akhirnya saya nak tutup, ya, itu istilahnya tuliju, ya. Dia kalau katakan dakhala itu masuk dengan kita masuk dalam satu pintu ke, dia dengan selesa, tapi tuliju ini masuk dengan kita kena tekan-tekan. Jadi nak ceritanya apa, proses memasukkan malam kepada siang ini dia bukan perkara yang mudah sebenarnya, ya, bukan perkara yang mudah. Ia adalah satu proses yang amat mencabar, tetapi yang berkuasa membuat perkara ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah jugalah watulijun nahara fil lail, Allah mengeluarkan ataupun memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya pertukaran malam, ada bila malam siang ni ada dua istilah, Ustaz, ya. Satu Allah gunakan istilah waqtilaf, pertukaran, tapi di sini Allah menyatakan tuliju, Allah memasukkan. Maksudnya kena masukkan malam ke dalam siang itu, proses itu memerlukan tenaga, kaedah yang amat besar, tetapi Allah boleh buat. Allah boleh buat. Dan yang keduanya Allah menyatakan watuhrijul hayya minal mait watuhrijul maiti minal hayy. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Ini perbincangan, ada yang kata contohnya kalau daripada mati itu telur, ya, keluar daripada situ ayam, contohnya. Tapi kalau Imam Al-Alusi berbincang, dia kata ada hati yang hidup keluar daripada keluarga yang hatinya mati. Siapa yang keluarkan tu? Maksudnya Al-Alusi, Imam Al-Alusi. Dia cara dia melihat tu subhanallah, ya, bukan sekadar fizikal semata-mata. Maksudnya apa? Ada orang yang Islam lahir daripada keluarga yang bukan Islam. Allah boleh buat. Allah boleh buat. Jadi kalau katakan kita mungkinlah kita bercakap, berkawan dengan orang-orang yang hatinya tak berapa hidup, Ustaz, ya. Tapi kalau kita nak hati kita hidup dengan panduan hidayah daripada Allah, Allah boleh keluarkan. Allah boleh keluarkan. Dan watarzuqu man tasha'u bighairi hisab, Allah lah yang memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa terbatas. Itu yang diajarkan kepada Maaz oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca dua ayat ini, kalau hutang sebesar gunung pun ia akan dapat diselesaikan. Pasal apa? Pasal Allah kan dah
mudah je kan. Allah nak menciptakan segala-galanya, nak bagi sikit kat kita 1 juta 2 juta Ustaz ya. Kalau Allah nak bagi itu Allah boleh bagi ya, tanpa terbatas, nak memberi keyakinan kepada kita bahawa iman ini perlu dibina ya. Dan bila iman dah dibina, maka selepas itu Allah membawakan kepada kita kalau nak berkawan dengan siapa, la yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah bercakap tentang Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah ini adalah wali. Apa maksud wali? Dia kawan yang boleh diharapkan ya, sebagai pelindung kepada kita. Itu wali ya. Jadi Allah kata apa? Jangan ambil orang beriman, jangan ambil orang kafir sebagai wali. Tapi ada orang kata, oh maksudnya saya tak boleh berkawan ke dengan orang yang bukan beragama Islam ya. Berkawan kalau sebagai siddiq ataupun sebagai sahabah Ustaz ya, tak ada masalah. Siapa-siapa pun kita memang berbuat baik. Nabi berbuat baik dengan semua orang. Tetapi istilah wali ini dia ada maksud yang lebih tinggi, iaitu apa? Kalau bercakap tentang masalah nak bergantung kepada siapa, Allah cakap mesti ambil di kalangan orang-orang yang beriman. Pasal orang beriman yang tahu apakah dia yang akan melindungi. Pasal orang yang bukan beriman Ustaz, dia sebenarnya dia takkan melindungi orang beriman. Ya, orang yang tidak beriman ini taghut yang akan bersama dengan mereka. Ya, jadi taghut ini apa? Orang-orang yang berkuasa yang nak memperjuangkan agenda tidak baik dalam kehidupan. Kalau boleh dia tak nak kita beriman, tak nak baca Quran, tak payah solat, itu taghut. Ya, itu sebabnya kalaupun orang itu orang Islam tapi dia tak suka perkara-perkara kebaikan itu digelar taghut. Kita kena yakfur, tak boleh taat. Ya. Maka di sini Allah menyatakan wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Ya, siapa yang buat begitu, maksudnya dia ambil selain daripada orang beriman sebagai aulia, sebagai pelindung dia, maka dia tidak dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa kecuali an tattaqu minhum tuqah. Ya, kecuali kalau dia nak takut daripada dia, kalau katakan dia dengan orang B ini, orang itu menakut-nakutkan dia, ataupun ini lebih kepada hubungan antara negara, antara negeri. Kalau katakan antara kumpulan ya, kalau dia kata kalau kamu tak berbaik dengan kami, kami akan penggal kamu contohnya, maka kita boleh berbaik hanya untuk mengelakkan bahaya sahaja. Itu istilahnya tuqah, sesuatu yang menakutkan ya. Tetapi nak bergantung, berharap, beri ketaatan 100% kepada mereka, tidak. Ya, Allah nyatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah cakap apa? Dan Allah mengingatkan kamu akan diri seksanya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Ya, masir ini daripada perkataan sara. Sara ini maksudnya kita jalan maksudnya, akhirnya sekali nanti akan kembali juga ke tempat itu. Itu namanya masir. Jadi wa ilallah, kita ni 60 tahun 70 tahun hidup, jalan, akhir sekali kita bukan pergi pada kawan kita Ustaz. Kita pergi pada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah hanya terima kalau kita ini bersama dengan orang yang beriman sebagai tempat kita bersama, sebagai kawan setia. Kawan biasa okey, tapi kawan setia mesti orang yang beriman. Dan di hujung itu Allah memberitahu kepada kita pasal bab taat ataupun berkawan kepada Allah, orang beriman ni dia benda dalam hati Ustaz. Ya, dalam hati. Jadi kita nak tengok peringatan daripada Allah SWT pada ayat 29. Nak minta Ustaz untuk ulang ya, ayat 29 ini. InsyaAllah kita sama-sama membaca peringatan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita lebih mudah memahami dan juga pasak dalam hati kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 29 terakhir ayat terakhir. Auzubillahi قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء
Sadaqallahul azim. Surahul Azim. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tadi kita dah melihat kekuasaan Allah, Ustaz ya. Perkataannya tu liju ya, wa tukhriju, kemudian Allah bercakap tentang watarzuku. Tiga perkataan ini sebenarnya ada isu tentang hati kita. Ya, pasal bila kita bercampur dengan orang beriman tidak beriman, kadang-kadang dia kita Allah dah bagi peluang lah tadi. Maksudnya mesti pilih orang beriman betul-betul sebagai kawan. Kemudian kalau ada bahaya, kita bolehlah berbuat baik ya, hanya untuk mengelakkan bahaya sampai pada kita, dan kita kena berjaga-jaga. Tapi cabarannya ialah kadang-kadang bila kita dah bercampur dengan orang yang tidak beramal dengan iman, hati kita itu nanti kadang-kadang cenderung untuk sokong kepada orang tidak beriman. Pasal apa? Takut, ada tekanan apa sebagainya. Maka kita kena ingat balik bahawa sebenarnya kalau tertekan sangat dengan orang-orang yang tidak beriman, tu lijul laila fin nahar. Allah boleh, kalau katakan kotak tadi tu kan, maksudnya kalau ada kain dia tonyoh, benda yang agak mustahil untuk masuk pun boleh berlaku. Ya, maksudnya kalau nak harapkan kita ada siang selepas malam, memang kita tidak berkuasa, tapi Allah berkuasa. Jadi ceritanya apa? Kalau katakan bila kita melihat kepada perkara ini, kita akan nampak bahawa kalau kita bersama dengan orang yang tidak beriman, kita rasa macam mustahil. Macam tadilah kalau macam tadi kita ada kotak ni, kita rasa macam mustahil saya ni nak memasukkan segala-galanya ke sini. Tak muat saya. Tak muat ya, maksudnya tonyoh juga kita rasa tertekan. Sebenarnya Allah boleh menguruskan perkara tersebut sebagaimana Allah boleh uruskan siang dan malam. Yang pertama. Yang keduanya, wa tukhrijul hayya minal mait. Kita rasa macam kita bersama dengan orang-orang yang hati mati kan. Kita, ya Allah, aku ni nakkan kepada kehidupan, kepada cahaya, kita rasa susah nak keluar. Allah dah selama ini boleh mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan yang mati daripada yang hidup. Maksudnya Allah boleh sahaja kalau kita berwalikan pada Allah, kita minta pada Allah, Allah boleh keluarkan. Dan yang ketiganya, saya letak dulu. Biasanya orang bercakap tentang bercampur dengan orang yang beriman tak beriman, Ustaz. Kadang-kadang tekanannya itu kerana rezeki. Saya kerja dekat tempat yang bos saya tak benarkan saya sembahyang, jangan baca Quran, kena pakai pakaian tidak menutup aurat, tuang arak. Sebenarnya semua isu rezeki tu. Kan? Saya nak cari makan, Ustaz. Kan, saya banyaklah dapat orang-orang yang komen begitu. Jadi persoalannya apa? Siapa yang berkuasa pasal rezeki? Kan? Siapa yang berkuasa pasal rezeki? Pasal Allah cakap wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah lah yang memberi rezeki tanpa hisab. Seperti mana Maaz tadi, dia rasa ada hutang, tetapi dengan dia baca ayat ini dan dia faham dan dia beramal, maka kesannya ialah hutang sebesar gunung pun, rezeki sebesar gunung pun Allah boleh bagi kepada kita, pasal Allah yang tahu. Allah yang tahu menguruskan segala perkara ini. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa. Perkataan ini sama seperti yang kita lihat kepada ayat mana, Ustaz? Sebelum ni kita ada jumpa tentang Allah ni maha berkuasa. Ya, betul. Iaitu kat mana? Ayat 26. Muka surat sama. Macam dah jauh tapi rupanya dekat. Muka surat sama. Ayat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya, maksudnya kat hujung itu innaka ala kulli syai'in qadir. Di bawah itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berulang menyatakan Allah maha berkuasa, pasal kadang-kadang kita rasa manusia berkuasa. Kita rasakan bahawa kalau saya tak geng dengan orang tak beriman, nanti habislah projek saya. Kalau saya tak bagi bawah meja, habislah saya punya kerja saya contohnya. Tapi rupa-rupanya kita dah nampak di alam maya pada ini Allah berkuasa, takkan tak yakin lagi. Yang kita doakan membawa kepada resolusi kita pada hari ini, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, jauhkan diri daripada sifat Yahudi Nasrani Bani Israel yang mengingkari kitab sucinya setelah diberikan kepada mereka. Dengan apa? Dengan kita baca, kita faham, tapi jangan sekadar faham, kita kena berhukum dengan peraturan Allah, kita beramal. Yang pertama. Yang kedua, kita jangan mudah terpedaya dengan apa yang disampaikan oleh seseorang tanpa dalil yang sahih, sebagaimana ayat 24. Yaftarun tadi Ustaz ya. Dia cakap bahawa kita nanti masuk neraka berapa hari je, nanti masuk syurga juga. Mana dalil ya. Yang kedua. Yang ketiga, pelajari akidah yang betul ya, dan jauhkan akidah yang terpesong kerana ia menyebabkan azab yang pedih yang Allah nyatakan pada ayat 25 tadi, iaitu
ada orang yang rasakan bahawa dia mempersoalkan hari kebangkitan, ya, hari pertemuan, tapi rupa-rupanya itu akan mengundang kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama berdoa Ustaz, Allah mudahkan kita percaya Allah yang Maha Berkuasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk berpegang teguh dengan ajaran agama-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa berdiri di atas landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini masuk ke dalam hati-hati kami untuk kami beramal dengan isi kandungan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, Engkau-lah yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, Engkau-lah yang memberi kuasa kepada sesiapa yang Engkau kehendaki ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau-lah yang Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau uji kami dengan kekuasaan yang melalaikan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berpegang dengan amanah sebagai khalifah-Mu di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kurniakanlah kepada kami isteri-isteri dan zuriat-zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukai hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi yang diaminkan oleh tuan-tuan. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita kekuatan beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Berkuasa atas setiap sesuatu, dan inilah yang kita ingin sebarkan di seluruh dunia dalam kempen Wakaf untuk Ummah, untuk sama-sama tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam misi ini agar lebih ramai lagi individu-individu yang meletakkan Allah sebagai yang Maha Berkuasa, yang memberi kesan kepada kehidupan harian, yang akan mengambil Al-Quran ini sebagai sumber hukum, sebagai sumber peraturan dalam hidup yang pasti akan membawa kita ke syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor yang tertera, dan saya menjemput tuan-tuan untuk mengikuti siaran ulangan bagi program kita ini Ustaz ya, pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi ya. Boleh share di Facebook ini pada bila-bila masa boleh tengok. Kalau katakan di Kaca TV pada masa yang diberikan tadi. Jadi program ini dibawakan oleh Mufaz. Kita bertemu pada hari esok, My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.